Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kata dia, anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar fa akhadha bi khitam naqatihi aw bi zimamiha thumma qala ya Rasulullah akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Fakaffa an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nazara fi ashabihi thumma qala laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Qala fa'aada. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة أو كما قال. حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, tiba-tiba satu badui menghadang ataupun melentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, dia cerita. Kata Abu Ayyub, satu hari Nabi SAW dalam satu musafir, dalam satu perjalanan, tiba-tiba lompat satu orang badui disekat Nabi SAW. Fa'akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Dia pergi hadang Nabi, dia pergi halang perjalanan Nabi, dia terus pegang kekang unta Nabi ni. Tali kekang unta tu dia pergi pegang. Summa qala, kemudian dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Dia pergi pegang tali unta Nabi ni, dia pegang terus dia kata, ya Rasulullah, dia kata, bagi tahu dekat aku apakah satu benda yang kalau aku buat aku dekat dengan syurga, yang kalau aku buat aku jauh daripada neraka. Nak tanya aja, tapi style nak tanya tu macam tu. Nabi duduk naik kenderaan dalam satu musafir, dia pergi lompat duduk tengah jalan, hadang perjalanan Nabi ni, terus dipegang tali unta Nabi ni, terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah. Dalam satu riwayat kata, dia kata, ya Muhammad, bagi tahu dekat aku, dia kata, apa benda yang aku perlu buat untuk nak membolehkan aku ni dekat dengan syurga, nak membolehkan aku jauh daripada neraka. Ini soalan macam ni banyak kita jumpa dalam banyak hadis Nabi, cuma disebut oleh orang yang lain-lain. Tu aja. Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun stop perjalanan dia, terhenti perjalanan dia, kerana dia ni kitahan tengah jalan pegang tali unta ni.
Summa nazara fi ashabih. Nabi SAW bila jadi macam tu, Nabi tengok dekat sahabat-sahabat yang ikut rombongan Nabi ni. Summa qala laqad ufiqa. Kemudian Nabi SAW kata, sesungguhnya dia ni telah mendapat taufik daripada Allah. Au laqad hudiya, ataupun Nabi kata dia ni dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Soalan tu tak akan ditanya oleh penyamun. Soalan tu tak akan ditanya oleh orang jahat. Soalan ni akan ditanya oleh orang yang dapat petunjuk Allah. Soalan nak tanya, apa aku perlu buat untuk nak boleh aku masuk syurga? Apa aku perlu buat untuk nak menjauhkan aku daripada api neraka? Soalan ni hanya terbit daripada mulut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tanya macam tu, Nabi tahu dah. Nabi terus kata laqad ufiqa. Nabi kata dia ni dapat taufik daripada Allah. Laqad hudiya, dia ni dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Nabi beralih balik ke dia. Nabi kata, hang kata apa tadi? Nabi tanya lagi sekali, kaifa qulta? Hang kata apa tadi? Qala fa'aada. Kata Abu Ayyub, Badui ni ulang lagi sekali soalan dia. Dia kata, ya Muhammad, aku nak tanya kamu, apa aku perlu buat untuk nak boleh masuk syurga? Apa yang aku perlu buat untuk nak jauh daripada neraka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, ta'budullah la tusyriku bihi syai'ah. Nabi kata, kalau teringin nak masuk syurga, kalau tak mau masuk neraka, sudah tentulah yang pertama sekali, ta'budullah, kamu kena jadi hamba Tuhan. La tusyriku bihi syai'ah, jangan syirik Tuhan dengan apa benda pun. Wa tuqimus salah, kalau betul kamu nak masuk syurga, sembahyang jangan tinggal. Wa tu'ti zakah, kalau sungguh-sungguh tak mau masuk neraka, zakat kalau kita wajib kena keluar, kena keluar. Wa tasilur rahim, dan kalau betul kamu nak masuk syurga, kamu tak mau masuk neraka, jagalah hubungan silaturahim. Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksudkan dengan menjaga hubungan silaturahim itu ialah nombor satu, hubungan adik-beradik kena jaga. Kita dengan abang, dengan kak, dengan adik kita, dengan adik-beradik yang menjadi qarabah, yang menjadi adik-beradik dekat kita, kena jaga mereka ni. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud jaga tu mula daripada salam. Mula daripada salam. Kalau jumpa kena bagi salam. Kalau jumpa adik-beradik dia berasa tak mau bagi salam kerana ada hal dengan dia, ini tak jaga hubungan silaturahim. Ada orang jumpa abang adik, jumpa tak bagi salam. Kak jumpa tak bagi salam. Pasal apa? Pasal ada cerita. Ada jadi sumbin tang manakah, ada jadi salah faham tang manakah, ada jadi tak setuju tang manakah, jumpa beralih ke lain. Hak macam ni tak mimpi masuk syurga, Nabi kata. Nombor satu sekali, adik-beradik yang terdekat ni, jaga hubungan ni. Hubungan ini dijaga, kata Imam Nawawi, bermula daripada sekecil-kecil benda, iaitu bagi salam. Diikuti dengan ziarah. Lama-lama sekali pergi ke rumah dia dan sebagainya. Diikuti dengan sanggup infak harta untuk dia. Sanggup kita buat keluar duit kita untuk dia, untuk keluarga dia. Kak kita, anak dia nak mengaji, tak ada duit, kita kena sanggup keluar duit nak tolong anak dia, anak penakan kita. Diikuti dengan kita melakukan beberapa amalan yang diredai Allah dan disukai oleh adik-beradik yang menjadi qarabah ini. Kalau jaga benda-benda ni semua, kata Nabi SAW, kamu dapat masuk syurga, kamu jauh daripada neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dah wa kafara man kafara min al-Arab, qala Umar bin al-Khattab li Abi Bakr, kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqih.
wa hisabuhu 'ala Allah. Faqala Abu Bakr, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salah wal zakah. Fa inna az-zakah haqqul mal. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Faqala Umar bin al-Khattab, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital. Fa'araftu annahu al-haq. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, apabila sahaja wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar dilantik untuk menjadi khalifah ganti Nabi. Ini cerita Abu Hurairah. Bila Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar dilantik untuk ganti Nabi sebagai khalifah yang pertama. Ujian pertama kepada Sayyidina Abu Bakar bila jadi khalifah ialah wa kafara man kafara minal Arab. Segelintir, sekumpulan, satu puak daripada orang Arab murtad bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Selama ni elok dah duk ikut Nabi, semayang, duk belakang Nabi, duk sah pertama di belakang Nabi, dan cantik dah. Nabi wafat tak berapa lama, bantah. Tuan nak heran kalau kita, anak kita duduk dengan kita elok-elok apa semua, tahu pergi mengaji sekolah mana, tahu pergi jadi liang, pergi jadi bantah, nak heran. Sahabat-sahabat yang diterbiah, yang dididik oleh Nabi, digembok iman daripada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat tak ada berapa lama dan murtad. Murtad berlaku dalam dua bentuk pada masa itu. Yang pertama berlaku dalam bentuk cukup teruk isytihar, kata dia jadi Nabi, ganti Nabi. Contohnya yang berlaku kepada Musailamah Al-Kazzab. Nabi wafat aja dia terus declare, dia terus isytihar dialah Nabi menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelum tu duk dengar sangat-sangat dah Nabi kata Nabi ni Nabi penghabis. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi, Musailamah Al-Kazzab kata dia Nabi. Itu murtad pertama. Murtad yang paling teruk sampai mengaku kata dia jadi Nabi. Murtad yang kedua ni bantah ajaran Nabi. Di antara mereka ni ialah sekumpulan orang semayang tak tinggal, zakat tak bayar. Semayang okey, tapi zakat tak bayar. Bila Sayyidina Abu Bakar hantar amil pergi nak kutip zakat, dia terang-terang dia kata dekat Sayyidina Abu Bakar, dia kata aku hanya bagi zakat kepada Nabi Muhammad, tidak pada orang lain. Oh, kacau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi baca ayat Quran kata tentang wajib zakat ni bukan wajib kerana ada Nabi. Wajib zakat ni kerana ini perintah daripada Allah dan dia menjadi rukun di dalam Islam. Zakat ni Nabi ada, Nabi tak ada, kena bayar. Tak mau bayar, tapi semayang. Ini murtad jenis kedua. Maka ini ujian pertama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dia jadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar bin al-Khattab li Abi Bakr. Umar Al-Khattab bila dia tengok Sayyidina Abu Bakar tegas dalam menghadapi orang murtad ni. Sayyidina Abu Bakar bila dia hantar amil pergi nak kutip zakat, depa ni kata dekat dia, kami tak mau bagi zakat dekat hang, kami hanya nak bagi dekat Nabi. Sayyidina Abu Bakar terus hantar orang pergi bagi tahu dekat depa, kata zakat ni wajib bagi bukan kepada Nabi tapi kepada siapa sahaja. Selagi ada bulan, ada matahari, maka selagi itulah kewajipan zakat mesti ditunaikan. Pihak depa kata lagi sekali, kami tak mau bagi zakat selepas daripada wafat Nabi. Sayyidina Abu Bakar terus kata, kalau macam tu la uqatilan, aku nak perang dengan hangpa yang tak mau bayar zakat. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata dia nak perang orang tak mau bayar zakat ni, Umar Al-Khattab ni pula jadi takut. Yang selama ni kita duk tahu Umar ni garang, Sayyidina Abu Bakar ni lembut. Bila mai kes murtad ni, Abu Bakar yang lembut tu pergi jadi keras, Umar hak keras tu pergi jadi lembut.
Bila Sayyidina Abu Bakar kata aku akan perang dengan orang yang tak mau nak bayar zakat, Umar Al-Khattab dia kata dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata kaifa tuqatilun nas, dia kata macam mana hang nak perang dengan orang yang tak mau bayar zakat ni, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dia kata Nabi pernah kata aku akan perang dengan orang sehinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsah. Nabi kata siapa yang dah mengucap la ilaha illallah, darah dia, nyawa dia, harta benda dia semua terpelihara. Aku tak akan dikacau dia. Nabi kata orang yang mengucap la ilaha illallah, Nabi tak akan tumpah darah mereka, Nabi tak akan pergi rampai harta mereka. Macam mana hang nak dilawan dengan orang yang semayang cuma tak mau bayar zakat aja? Umar Al-Khattab dia kata macam tu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ni bukan kata mereka keluar daripada agama, mereka cuma tak mau bayar zakat saja, tapi mereka masih semayang. Macam mana dia kata hang nak pergi perang dengan mereka, sedangkan Nabi kata orang yang mengucap la ilaha illallah tak boleh tumpah darah mereka. Cara Umar Al-Khattab kata ni seolah-olah macam dia nak kata Abu Bakar sudah silap buat keputusan, seolah-olahnya begitu. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jawab dekat Sayyidina Umar, dia kata wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Dia kata demi Allah aku akan perang orang yang membezakan hukum sembahyang dan zakat. Demi Allah dia kata aku akan perang dengan mereka ni kerana mereka ni farraqa bainas salah waz zakah. Maksud mereka membeza-bezakan perintah sembahyang dengan perintah zakat. Sedangkan sembahyang wajib, zakat pun wajib. Mereka pergi kata sembahyang wajib, zakat tak wajib. Aku akan perang orang yang membeza-bezakan hukum ini. Kata dia fa inna zakah haqqul mal. Sayyidina Abu Bakar kata kerana zakat ini adalah hak harta, mesti kena keluar. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Demi Allah dia kata, bukan kata depa tak mau keluar zakat. Kalau satu benda yang berbentuk tali aja depa biasa bagi pada zaman Nabi hidup, lah depa tak mau bagi, aku akan perang depa. Kalau zaman Nabi depa bagi benda tu, lah depa tak mau bagi, la uqatilannakum, aku tentu akan perang depa ni semua. Faqala Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar kata wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa'araftu annahu al-haq. Dia kata tak lama selepas itu barulah aku faham, rupa-rupanya tindakan Sayyidina Abu Bakar itu adalah ikutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada dia. Fa'araftu annahu al-haq. Kini aku tahu bahawa Abu Bakar betul, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita orang Islam kemudian bantah hukum Islam ini perkara biasa. Berlaku selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlaku perkara seumpama ini. Orang Islam tapi bantah hukum Islam. Zakat adalah hukum Islam. Satu benda yang dimasukkan di dalam senarai rukun Islam. Rukun tuan-tuan maksud dia apa? Maksudnya kalau tak ada tak sah. Kalau kata Fatihah itu rukun semayang, kita semayang tapi tak baca Fatihah, semayang tak sah. Kalau kata rokok itu rukun di dalam sembahyang, kita sembahyang saja tak mau rokok, tak sah sembahyang kita. Maka Islam dia ada rukun dia, saja tak mau nak laksana rukun dia, sedangkan kita wajib melaksanakan rukun tu dan kita mampu untuk melaksanakan rukun tu, saja tak mau buat, maka Islam tak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita ambil yang khilaf. Jangan kita masuk dalam golongan yang membeza-bezakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda yang Allah sebut dalam Quran itu hukum dia, dan hukum dia mestilah diterima pakai, dan hukum dia mestilah dilaksanakan, dan hukum dia mestilah kita i'tiqad dalam hati yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 179.
179 kita masuk surah Yunus Makkiyah. Surah Yunus Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dia kata melainkan 2 ataupun 3 ayat. Di antaranya ayat fa in kunta fi syakkin, ayat 94 daripada surah Yunus. 110 ataupun 109 ayat. Dalam Mushaf Uthmani dia kata 109 ayat. Surah Yunus 109 ayat diturunkan di Makkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Dia kata Allah Ta'ala yang lebih ketahui. Ini kebanyakan ulama bila jumpa huruf-huruf potong ni, ulama kata wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui apa maksud huruf-huruf potong ini. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Yasin. Ini semua Allah yang lebih mengetahui. Ibnu Abbas dan juga Ad-Dhahhak, 2 orang ulama tafsir, mereka juga memberi pendapat tentang huruf-huruf potong ini. Di antaranya Alif Lam Ra. Kata Ibnu Abbas, maksud dia Anallahu Ara. Dia kata Alif Lam Ra, maksud dia Ana Allah Ara. Maksudnya aku Allah, aku melihat semua benda. Itu pendapat daripada Ibnu Abbas, dan pendapat itu dipersetujui oleh seorang lagi nama dia Ad-Dhahhak. Firman Allah, tilka ayatul kitabil hakim. Bermula itu segala ayat adalah kitab Quran yang tetap, tiada berubah-ubah. Itu dia. Ayat Quran ni dia cantik macam tu. Dia punya beginning, dia punya starting, dia main simple macam tu ya. Dia start dengan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Demikian itu, yakni semua ayat-ayat yang ada dalam Quran itu adalah yang tetap dan tidak berubah-ubah. Quran 1400 tahun dulu turun dekat Nabi macam tu. 1400 tahun kemudian zaman kita lah ni macam tu. Kalau dunia ni boleh pergi lagi 1400 tahun pun ayat ni macam tu juga. Dan ayat ni relevan sampai bila-bila. Itu maksud dia. Firman Allah, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Adakah bagi manusia itu ajaib bahawa kami wahyi kepada seorang laki-laki daripada mereka itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan turun ayat ni nak tanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Tuhan kata akana linnasi ajaba an auhayna ila rajulin minhum. Awak hampa rasa pelik ke? Hampa rasa heran ke aku lantik manusia untuk jadi nabi? Pasal apa? Ini sebagai jawapan kepada bunyi-bunyi, kepada rungutan dan sungutan dan komplain oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata apa ni? Takkan Tuhan hantar Muhammad nak perbetul kita, nak ajak kita, nak pimpin kita. Dia pun manusia macam kita juga. Bahkan dia lebih teruk daripada kita lagi. Dia miskin, kita kaya. Kalau betul Tuhan nak hantar Nabi untuk nak pimpin kita, apa sebab Tuhan tak hantar malaikat? Cakap banyak. Tuan-tuan, kita suka, kita tak suka dekat satu orang, kita boleh bagi 1001 alasan. Kita pun, kita hari ni pun kalau kita tak suka dekat satu orang, kita boleh bagi 1001 cerita tak elok tentang orang kita tak suka. Siapa pun macam tu lah. Dia suka dekat satu orang, dia boleh bagi 1001 alasan pasal apa dia suka kawan tu. Dia tak suka kawan tu, dia boleh bagi 1001 alasan pasal apa dia tak suka kat kawan tu. Dan dia tak perlu nak bagi alasan yang betul ke apa, tak perlu. Dia boleh kata apa dia nak kata. Esok akhirat Tuhan kira tengok hak dia kata betul tak betul. Demikian hal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah lantik Nabi Muhammad menjadi nabi, bunyilah penghujung-hujung kampung, bunyi orang-orang besar, orang semua pakat bersembang. Depa kata betul kan Muhammad ni, dia klaim kata dia ni nabi, Allah hantar dia mai untuk nak pimpin kita. Betul ke dia nabi? Kalau betul Tuhan nak hantar orang mai pimpin kita, tentu Tuhan hantar malaikat. Buat apa dia hantar dia ni? Cakap-cakap ni, ada orang akan percaya, ada orang tak percaya, biasa benda tu. Sampai hari ni pun cakap-cakap dalam masyarakat ni ada 2 golongan. Satu golongan percaya, satu golongan tak percaya. Allah buat turun ayat ni. Allah kata, akana linnasi ajaba. Adakah manusia rasa pelik sangat
an auhayna ila rajulin minhum, apabila aku wahyukan kepada satu orang manusia di kalangan mereka, aku pilih manusia serupa mereka untuk jadi nabi pimpin mereka. Pelik ke benda ni? Tuhan kata an anzirin nas, bahawa pertakut olehmu akan manusia kafir dengan azab jika tiada beriman mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kerja nabi ni dua. Satu, anzirin nas, pergi bagi amaran dekat orang yang tak mau percaya Quran ni. Pergi bagi amaran dekat mereka, kalau hampa memilih untuk tak percaya Quran, hampa jaga akhirat, hampa kena. Itu satu kerja nabi. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, dan persuka, bagilah khabar gembira olehmu akan segala orang yang beriman dengan bahawa bagi mereka itu tapak kaki kebenaran pada sisi Tuhan mereka itu, yakni pahala yang baik dengan barang yang dahulu oleh mereka itu daripada amalan salih, seperti sembahyang, puasa, tasbih, sedekah dahulu daripada mati. Kerja Nabi yang kedua ialah pergi beritahu dekat orang yang beriman, kata hampa duduk atas dunia masa hidup ni hampa beriman dengan Allah, kerana beriman itulah hampa semayang, kerana beriman itulah hampa himpun duit pergi haji, kerana beriman itulah hampa bagi sedekah dekat orang, kerana beriman itulah hampa zikir tiap-tiap hari, kerana beriman itulah hampa duk baca Quran, kerana beriman itulah hampa buat benda-benda baik yang Quran suruh buat. Kerana hampa buat benda-benda ni semua, akhirat esok Tuhan bagi syurga. Dia beritahu dekat orang yang beriman benda ni. Maka kerja Nabi dua, satu inzar, bagi ingatan dekat orang yang bantah, yang kedua memberi berita baik kepada orang yang beriman kepada Allah. Ini kerja Nabi. Sampai lah pun tuan-tuan, bila kita buat kuliah agama ni, dia tak boleh lari dua benda ni. Satu, cerita akibat yang akan menimpa orang derhaka. Yang kedua, cerita janji baik Allah yang duk tunggu mereka ni di syurga. Dua benda ni aja. Poin besar dua benda ni aja. Cara nak perendam dua benda ni aja. Nak bagi orang faham, nak bagi orang rasa nak kena buat baik. Nak bagi orang rasa dia kena buat benda yang Tuhan suruh. Tuan-tuan tak rasa frust tengok surah abang hari ni. Pak tiri pula pergi hantam anak umur 11 tahun. Apa kejadah nak jadi pun tak tahu. Tak habis-habis. Apa nak jadi? Duk hangat ni, orang pakai duk bercakap, duk hangat, duk bercakap, dalam duk bercakap tu, pak tiri. Pergi makan anak tiri pula, umur 11 tahun. Tak baca surah abang dah, tak tengok orang berita kan, ni isu ni tengah duk hangat lah ni, semua pihak duk ulas benda ni, jadi lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa kita nak kata? Tak takut ke mereka ni? Baru jatuh hukum ya seorang 20 tahun dengan 24 sebatan. Baru jatuh hukum dia, tak rasa takut. Pasal apa? Pasal tidak ada pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok dalam Quran ni, kita duk baca ayat Quran ni, Tuhan kata alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, demikianlah ayat-ayat Allah dalam Alkitab, yang ayat-ayat itu ayat yang mengandungi hikmah yang tinggi, yang tetap dan tak berubah-ubah. Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Quran kata pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan depa ni. Baik laki-laki kalau jadi pencuri pun kena potong tangan, perempuan pun kalau jadi pencuri potong tangan. Jazaa'an bima kasaba. Allah kata itu balasan yang setimpal atas perbuatan depa. Nakalam min Allah, itu satu janji pencegahan daripada Allah. Bila laksana benda ni, Allah janji dah dia akan cegah jenayah ni daripada jadi. Bila tak buat, Allah tak cegah. Bila Allah tak cegah, duk cakap duk jadi, duk cakap duk jadi, duk cakap duk jadi, duk larang macam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, qadal kafirun inna hadha la sahirun mubin. Telah berkata segala kafir bahawa ini ayat Quran sihir yang nyata. Yang kata kafir ni, bacalah ayat Quran, hati kecil mereka rasa sedap ayat ni, manusia tak boleh buat ni ayat ni. Ayat ni bukan manusia, bukan Nabi Muhammad yang reka. Ayat ni mesti betul-betul Tuhan buat turun. Mereka rasa benda tu. Tapi oleh kerana angkuh, kerana ego, kerana sombong, kerana takabur, kerana tak mau tunduk dekat Nabi Muhammad, kerana tu qalal kafirun inna hadha la sahirun mubin. Mereka kata bahawa sesungguhnya Quran ni betul-betul sihir yang cukup terang. Sihir dia kata. Kerana melengkapi hati menyuka dan menakut, yang teringat-ringat dalam hati tu dia. Dia orang Arab. Orang Arab Quraisy yang duk lawan Nabi ni Arab. Quran turun dalam bahasa Arab.
Bila ayat Quran tu Nabi baca, mereka dengar. Bila mereka dengar, benda tu kontak main hati mereka. Mereka reti pasal mereka Arab. Mereka faham tu ayat yang Nabi duk baca tu, ayat yang Allah duk buat turun dekat Nabi. Bila turun Nabi baca tu, mereka duk curi-curi dengar. Mereka dengar tu memang kontak main hati mereka. Mereka tahu kata ayat tu betul. Mereka tahu hak Nabi baca ni bukan direka oleh manusia. Mereka tahu. Tapi mereka kata ini sahirum mubin. Mereka kata ni sihir yang nyata. Lepas daripada tu, dia kata teringat-ingat dalam hati. Mereka balik ke rumah pun duk teringat-ingat ni. Hak Nabi baca ni duk teringat. Duk lawan dalam hati ni, duk berlawan. Berlawan di antara hati kecil. Dia kata ayat hak Nabi baca tu betul. Berlawan dengan ego. Kata ni tak betul. Duk berlawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ni pun serupa lah. Kita tahu kata benda tu betul, benda tu baik, benda ni memang. Kalau Tuhan kata mesti betul. Tapi kadang-kadang dia duk berkuntau dalam diri. Antara percaya dengan tak percaya. Antara yakin dengan tak yakin. Apa yang Tuhan kata. Kadang-kadang ini masalah. Jadi sampai hari ini. Firman Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam. Bahawa Tuhan kamu itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Terimalah benda ni. Tuhan, hak kita duk semayang, tunggang tunggik semayang duk. Tuhan itulah yang buat 7 petala langit dengan bumi hak kita duk jijak ni, Tuhan buat. Terima benda tu, terima dulu. Kalau kita atas dunia kita jumpa orang besar, kita jumpa orang kaya, dan rasa diri kita kecil, rasa diri kita hina, rasa nak kena hormat dia. Pasal apa tak timbul perasaan tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, kita ni automatik ni. Kita atas dunia ni automatik. Jumpa orang pangkat besar, jumpa orang harta banyak, jumpa orang kaya, jumpa. Dandan kita merasa diri kita ni jadi kecil. Dandan kita rasa nak hormat dia. Dan pasal apa perasaan tu tak ada bila kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lebih kaya, lebih besar, lebih terhormat, lebih mulia daripada orang yang kita rasa terhormat tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah peringat balik kita. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam. Tuhan hak kita mengaku kata Tuhan kita, Tuhan hak kita duk sembah tunggu terbalik ni, Tuhan ni Tuhan yang buat 7 lapis langit, dan Tuhan yang buat bumi hak kita duk jijak, hak kita duk cari makan atas bumi ni, itulah Tuhan yang buat benda ni. Pada masa qadar 6 hari, Tuhan buat macam ni punya hebat bumi ni 6 hari, fi 6 ayyam, 6 hari Tuhan buat selesai semua. Begitu. Kerana tiada dusta matahari dan bulan. Dan jika kehendak, nescaya jadi ia pada sekelip mata. Tuhan kalau nak buat langit, bumi, apa semua ni, sekelip mata Tuhan boleh buat. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan boleh buat sekelip mata. Pasal apa nak kena tunggu sampai 6 ayyam, nak tunggu sampai 6 hari? Pasal apa? Tuhan boleh buat sekelip mata. Dan berpalingnya itu. Dan Tuhan tak buat bumi dan juga langit 7 lapis ni, Tuhan tak buat sekelip mata kerana nak mengajak makhluk akan berlambat-lambat pada pekerjaan mereka itu adalah baik. Tuhan nak bagi tahu, kata kita kalau nak buat satu benda, jangan gopoh, jangan gelojoh, jangan kalut. Tuhan yang boleh buat langit 7 lapis, boleh buat bumi ni dalam sekelip mata. Tuhan tak buat sekelip mata. Tuhan ambil 6 ayyam, ambil 6 hari nak bagi siap bumi dengan langit ni. Tuhan boleh buat sat saja, tapi Tuhan pilih untuk tarik 6 hari. Pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran dekat kita. Kita kalau boleh buat satu benda cepat pun, buat bagi elok-elok. Dia ambil masa sikit tak apa, jangan gopoh, jangan gelojoh. Nabi kata al-ajlatu minasyaitan wat-ta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kata al-ajlah, gopoh-gopoh nak cepat kalang kabut dan semua ni, minasyaitan. Ini syaitan punya kerja. Semua gopoh. Kita mengajak orang, nak orang tu dandan berubah jadi elok. Tak boleh gopoh macam tu. Nabi SAW pun berpuluh tahun nak ubah orang bagi jadi manusia yang beradab ni 23 tahun. Oh, kita kata tak boleh ni apa ni aku. Tak boleh gopoh. Apa pun tak boleh gopoh. Nabi Nuh AS seru umat dia 1000 tahun. Berapa orang ikut? Tak boleh gopoh. Buat apa pun tak boleh gopoh. Dan tak bolehlah terlampau lengai sampai tak siap kerja. Cuma maksudnya jangan gopoh. Bila nak satu-satu benda, jangan gopoh. Kerana mengajak makhluk berlambat-lambat pada kerja mereka itu. Firman Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian bersemayam Allah di atas arasy, akan sebagai bersemayam yang layak dengan dia.
Maha suci daripada tentu dan tetap dengan tiada kaifiat dan rupa, menyata kebesaran miliknya dan kerajaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala buat langit, bumi dan sebagainya dalam tempoh 6 hari. Lepas tu Allah bersemayam di atas arash. Macam mana yang kata Allah bersemayam? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Allah bersemayam tak macam makhluk bersemayam di atas dunia ni. Kita duk kata raja sultan bersemayam di atas takhta apa semua, tak macam tu. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak macam mana makhluk ni, tapi Allah bersemayam sesuai dengan kemuliaan dia. Firman Allah, yudabbirul amr, mentadbir Allah akan segala kerja makhluknya. Maka tiada keluar satu pun daripada langit dan bumi dan arash melainkan dengan iradah, yakni dengan kehendak dan dengan tadbir dan dengan hukumnya dan dengan hikmahnya. Daripada sana, daripada arash Allah bersemayam di sana. Yudabbirul amr, semua urusan ditadbir oleh Allah. Sehingga kan apa daun kerin hak nak jatuh, Tuhan tahu dia nak jatuh pukul berapa. Bukan sahaja yang dah jatuh, berapa lagi jatuh Allah tahu. Daun hak nak jatuh sat lagi Allah tahu. Sat lagi dalam pukul 11 malam berapa lagi daun akan jatuh dalam dunia ni, Allah tahu sampai macam tu. Yudabbirul amr, Allah mentadbir alam sebegitu rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tiada seorang boleh manfaat bagi seorang melainkan kemudian daripada izin Allah. Maksudnya tiada boleh tolong menolong di hari akhirat esok melainkan orang yang Tuhan izin. Quran dah beritahu banyak kali, kita duk wirid lepas sembahyang, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Duk wirid lepas sembahyang. Maksud dia apa? Man zallazi yashfa'u, siapa lagi yang boleh bagi syafaat, yang boleh tolong manusia di hari akhirat esok, illa biizni, melainkan dengan izin Tuhan. Anak sayang ke mak, sayang ayah macam mana pun, hari akhirat esok tak boleh tolong mak ayah dia melainkan diizin Tuhan. Mak sayang macam mana pun ke anak dia, dia akhirat esok kalau anak dia masuk neraka, dia masuk syurga, dia tak boleh tolong anak dia melainkan dengan izin Allah. Tolong ni pula kalau tuan-tuan belajar tauhid daripada kecil-kecil dulu, dia beritahu syafaat ada dua. Satu syafaat sughra, satu syafaat kubra. Dia kata syafaat sughra ni syafaat kecil, tolong benda-benda ringan-ringan macam tu. Syafaat kubra ni syafaat besar, nak bagi orang yang duduk dalam neraka dah keluar bawa mai ke syurga dan sebagainya. Itu syafaat besar yang hanya Nabi SAW saja Allah izin untuk nak buat benda tu. Syafaat hal kecil-kecil dan sebagainya ni ada golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi izin. Dia kata maka yang diizin pada syafaat, pada bagi tolong itu ialah satu, Nabi Muhammad SAW. Satu, Nabi Muhammad mendahului senarai orang yang boleh memberi pertolongan di hari akhirat dengan izin Allah. Dan segala nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang alim dan orang-orang yang saleh, mereka boleh tolong pada orang yang ikutnya. Itu dia. Selain daripada Nabi Muhammad, nabi-nabi lain, rasul-rasul ada ni semua, dan juga beberapa golongan yang disebut dalam hadis Nabi. Di antaranya golongan salihin, orang yang saleh-saleh, orang yang baik-baik ni. Sebab orang kata apa, kita kalau tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi orang saleh pun, kita jadi kawan orang alim dan orang saleh cukup. Biasa makan satu hidang dengan dia, cukup. Jangan kita jadi orang yang duk menghina orang-orang yang macam ni, habis kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang-orang ni semua, Nabi Muhammad, rasul-rasul, nabi-nabi, orang alim, orang saleh, adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi izin kepada mereka untuk tolong orang di hari akhirat. Zalikumullahu rabbukum fa'budu. Bermula demikian itu, yakni yang menjadi langit, bumi, arash, kursi dan tadbirnya itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kamu, maka hendaklah kamu sembah akan dia. Dah kalau kita tahu Allah Tuhan kita ni kira powerful di hari akhirat itu. Kita baru baca tafsir surah Al-Fatihah di Masjid Badui. Kan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah ni siapa? Maliki yaumiddin. Dia memiliki hari akhirat. Ada satu qiraat baca maliki yaumiddin, dia tak baca maliki yaumiddin, dia baca maliki yaumiddin. Malik makna dia raja, raja pada hari akhirat.
Maknanya pada hari itu satu-satunya yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang lain. Kalau dah kita tahu Allah Subhanahu wa taala kuasa dia sehebat itu, sebesar itu, kenapa hari ini kita tak abdi diri pada dia? Firman Allah, afala tazakkarun, maka tiadakah kamu ambil pengajaran? Yang menjadi langit, bumi, arasy, kursi itu adalah Tuhan yang menjadikan kamu. Pasal apa kita tak ambil iktibar? Kita berani pergi challenge Tuhan. Tuhan habaq macam ni dalam Quran, kita kata kok lain. Kita kata, dah betul lah benda ni ayat Quran, tapi masalah law tak sesuai. Berani kita kata, hak Tuhan kata dalam Quran tu law tak sesuai. Berani tu, berani kita kata lagu tu cukup dahsyat lah. Dalam keadaan kita tahu kata Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan Rabbul Alamin, seluruh alam dia punya. Dalam keadaan kita duk baca Fatihah hari-hari, kita kata Maliki Yaumiddin, Allah itu Tuhan yang memiliki hari akhirat. Dalam keadaan kita duk kata lagu tu, kita pergi kata hak Tuhan kata tak sesuai. Oh, dahsyat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita jadi anak, kita ada pak kita. Daripada halus mula beranak, sampailah pak kita duk bela kita, sampailah kita boleh berdiri atas kaki sendiri, boleh kerja, dapat gaji, cari makan sendiri. Berapa puluh tahun pak kita duk sarah kita, duk bela kita. Tiba-tiba satu hari kita pergi kata ke dia, hang ni betul-betul pak tak guna. 21 tahun dia bagi makan kita, 21 tahun dia duk bagi duit kat kita, 21 tahun dia duk kerja tulang tak kerat nak cari rezeki, cari duit nak bagi makan kita, 21 tahun dia buat macam tu. Pertama kali kita kerja dapat gaji, kita pergi kata kat dia lagu tu, ini ke pula Allah Subhanahu wa taala. Daripada hari kita beranak keluar ni, kita sedut-sedut udara tu, udara Allah punya. Allah bagi kat kita udara tu, tak minta bayar setiap bulan, tak minta bayar setahun sekali, tak minta apa pun kat kita. Allah cuma minta kita jadi hamba dia aja. Tahu kita pergi kata kat dia lagu tu, apa ayat Quran tak sesuai. Firman Allah, ilaihi marji'ukum jami'ah, kepadanya juga kembali kamu sekalian di akhirat, membalas ia akan amalan baik atau jahat dengan jenisnya. Kita tak boleh lari, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat Quran ni cantik, cukup cantik. Tak boleh lepas kita ni. Tuhan dia pegang kita, tak boleh terlepas, tak boleh nak lari. Tak boleh nak terlupa, nak terlepas, nak lari, tak boleh. Sampai last sekali dia kunci kita, ilaihi marji'ukum jami'ah. Dia kunci kita. Tuhan kata kepadanya, kepada Allah juga kembali kamu sekalian di akhirat. Atas dunia kita nak dengar apa Allah kata dalam Quran ke, kita nak bantah ke, kita nak buat apa ke atas dunia, ilaihi marji'ukum. Last sekali balik menghadap dia juga. Tak ada seorang manusia yang tak mati. Semua manusia akan mati. Bila mati sahaja, dia kata membalas Allah akan amalan baik ataupun amalan jahat dengan jenisnya. Tuhan tengok macam mana. Kalau hang buat baik, Tuhan balas baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuhan dia cantik macam tu aja. Hampa buat baik sikit pun aku bayar balik kebaikan yang hampa buat. Hampa buat jahat sikit pun aku tak lepas hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak cukup sampai tang tu. Tuhan kata lagi, wa'dallahi haqqa, janji Allah yang sebenar tidak berubah-ubah. Tuhan janji macam tu. Tuhan kata, aku tak lepas hampa. Last kali hampa balik menghadap aku. Balik menghadap aku. Aku jadi hampa daripada tanah, hampa balik duduk dalam tanah. Wa'dallahi haqqa, janji Allah benar. Allah kata hampa akan balik, hampa akan balik. Allah kata aku akan balas perbuatan hampa, aku akan balas. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Bahawasanya Allah Ta'ala memulai ia pada menjadi makhluk, kemudian mengembali akan dia hidup, yakni kemudian daripada mati dan hancur. Itu dia. Kita daripada asal-asal tak ada, Tuhan buat kita bagi jadi ada, beranak keluar mai atas dunia ni. Dan demikianlah juga Allah bagi mati kita. Lepas mati tu Allah bagi jadi hidup balik kita ni untuk nak menerima pembalasan daripada dia. Daripada tak ada langsung, Tuhan boleh buat kita bagi jadi ada. Dah rosak, hancur dalam tanah, lepas dikebumikan, nak bagi hidup balik ni mudah bagi Allah. Begitu. Firman Allah, liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat bil qist.
supaya membalas ia akan segala orang yang beriman dan beramal mereka itu akan amal yang saleh dengan adil, bahkan lebih daripada itu. Tuhan buat macam tu dengan tujuan apa? Nak tunjuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak tunjuk yang tu. Kalau tak ada hari pembalasan, tak adil lah. Sebab kita macam hidup atas dunia ni, ada orang buat salah, tapi sebab kenal sana, kenal sini, kau tim sana, kau tim sini, terlepas. Akhirat tak lepas. Atas dunia ni ada orang tak salah, tapi ada orang buat dia bagi jadi nampak macam salah. Dia nak teraniaya macam tu saja ke? Dah, akhirat esok dia akan dapat keadilan. Orang yang buat naya dia tak boleh lepas. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala adakan hari pembalasan. Supaya tak ada manusia yang baik tak dibalas kebaikan dia. Supaya tak ada manusia yang buat jahat terlepas daripada menerima hukuman atas kejahatan dia. Firman Allah, wallazina kafaru lahum syarabun min hamim wa azabun alim bima kanu yakfurun. Dan bermula segala orang kafir itu, bagi mereka itu minuman daripada hamim, yakni air yang tersangat-sangat. Orang yang bantah Tuhan masuk neraka itu, di antara benda yang Allah akan jadikan bahan azab mereka ni ialah hamim. Hamim ni apa? Dia kata air yang terlebih hangat, yang sangat hangat. Tuan-tuan baca banyak ayat dalam Quran cerita pasal hamim ni. Juruh ni atas ubun-ubun kepala ni, Allah juruh hamim ni atas ubun-ubun kepala ni. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Maka luruh segala isi perut dan kulit-kulit mereka itu, Tuhan kata. Yang kata hamim ni, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Tuhan kata dijuruh di atas ubun-ubun kepala mereka itu dengan hamim. Juruh itu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Luruh serentak dengan juruh, serentak dengan luruh, segala isi perut, segala kulit, semua luruh habis. Tak jadi manusia, tinggal tulang rangka. Ni yang kata hamim ni. Air yang terlebih hangat dan azab yang sangat sakit, dengan sebab barang yang ada mereka itu kufur dengan Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Kerana bantah tu, ini hukuman duk tunggu di akhirat. Firman Allah, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikan matahari itu bersinar-sinar bercahaya, dan menjadikan bulan itu juga bercahaya, dan mentakdirkan akan dia beberapa tempat perjalanan. Buruj 12, iaitu Hamlun dan Saurun dan Jauzaun dan Saratan dan Asad dan Sunbulah dan Mizan dan Aqrab dan Qaus dan Jadyun dan Dalwun dan Hud. Itu nama-nama ini kita dah baca di mana tu? Sejik Tikam Batu ke mana? Kita dah baca ni cerita ni. Tuan-tuan, yang asal-asal duk main cerita orang duk tengok feng shui. Dia ada bulan apa? Leo, Aquarius, Sagittarius. Ni benda ni lah. Benda ni dia ada asas dalam agama. Cuma kemudiannya ditokok tambah oleh tok-tok nujum dan sebagainya, dia main cerita macam-macam lah. Dulu dalam Sabah ada orang yang beranak berapa hari bulan sampai berapa hari bulan, dia berbintang Leo misalnya. Orang yang berbintang Leo ni hari ni mood dia tak baik lah, apalah, hari ni dia marah, petang lagi dia akan rugi duit lah. Ni semua nujum 4 belalang lah. Tapi dia ada asas lah benda ni. Dia beritahu di situ Hamlun. Hamlun tu yang gambar biri-biri tu. Hamlun makna biri-biri. Saurun makna dia lembu. Itu semua simbol-simbol yang orang buat tu. Jauza makna dia tu gambar orang kembang dua orang tu Jauza. Saratan maksudnya tu hak ketam tu. Gambar ketam tu, apa kan nama orang putih ni. Asadun, singa. Singa ni Leo lah. Leo. Sunbulah, gambar perempuan duk pegang padi buntin ni. Kemudian ada kambing duk kat kaki dia tu Sunbulah. Mizan neraca, gambar kati penimbang. Al-Aqrab kala jengking, Scorpion, kala jengking. Qaus maksud tu gambar panah, gambar badan kuda, lepas tu ada orang lagi duk pegang panah tu. Itu bintang Qaus, dia kata. Yang tu. Jadyun kambing. Hak tadi Hamlun kambing biri-biri, yang ni kambing. Dalwun gambar timba tu. Hud gambar ikan. Ikan 2 ekor, 2 ada. Ini semua disebutlah dia kata.
Semua ni dia panggil buruj. Apa nama, laluan-laluan apa bintang. Ini Allah buat benda ni tuan-tuan, alam cakrawala sana. Dia ni menjadi manazil. Ni benda yang sebut 12 ni dia menjadi manazil, menjadi laluan kepada planet Marikh, planet Zuhrah, planet Utarid, planet apa, bulan dianggap satu planet, Qamar, apa matahari Syams dianggap satu planet, Mushtari satu planet, Zuhal. Ini semua lalu mengikut laluan-laluan yang 12 yang disebutkan ini. Ini dia ada cerita panjang. Kalau tuan-tuan pergi buka kitab tentang ilmu falak, ilmu falak, dia akan cerita panjang benda ni. Ini semua ada asas di dalam agama. Dia kata bagi tiap-tiap satu buruj itu 2 manzilah, maka berjalan bulan tiap-tiap suatu manzilah sehingga habis 28, dan pada 28 malam. Ini semua perkiraan dia. Firman Allah, li ta'lamu adadat sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun dan hisab bulan dan hari, jam, minit, tanggal dan waktu ibadah semayang, puasa, haji dan sebagainya. Itu dia. Tuhan bagi jadi matahari, bagi jadi bulan, bagi jadi ni semua, bagi jadi bintang, bagi jadi apa ni semua, bukan saja bagi jadi sekadar nak jadi perhiasan di langit saja. Perhiasan tu satu bab. Kita boleh duk tengok bintang duk melap, lilap. Kita boleh duk tengok bulan, ada waktu gerhana, ada waktu elok. Kita boleh tengok ni semua. Itu satu perhiasan. Yang kedua, dia ada guna dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak buat benda ni buat saja-saja buat. Allah buat ada guna dia. Buat matahari untuk nak bilang hari. Buat bulan untuk nak menentukan bulan dan tahun. Sebab Islam dia kira tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah. Apa nama, Kristian memperkenalkan tahun Syamsiah. Islam dia kira Qamariyah. Islam dia kira masuk hari bila mai bulan. Masuk hari. Ini dia tak kata Rabu dah, dia kata malam Khamis. Pasal apa? Pasal kira pindah hari itu bila masuk bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah bagi jadi ni semua benda ni li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun dan hisab bulan, hari, jam, minit, tanggal dan sebagainya. Kita boleh tahu daripada benda-benda ni semua. Begitu. Firman Allah, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, dan tiada menjadi Allah Taala akan yang demikian itu melainkan dengan sebenar, yakni ada maslahah dia. Tuhan bagi jadi matahari, tuan-tuan. Saya bagi satu buku, mari kita pakat-pakat tulis apa manfaat matahari. Tak larat nak tulis. Apa manfaat Tuhan bagi jadi matahari ni? Tak larat nak tulis, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak sedar kata matahari ni berapa punya banyak manfaat dan kegunaan daripada kita. Kita pun tak sedar. Sehinggalah satu hari matahari tak keluar, baru kita tahu susah rupanya tak ada matahari. Dia duk buat hujan, tak main matahari pun kain baju busuk masam habis semua. Tak kering. Nak jemur tak boleh, tak panas. Pakai duk sidai dalam rumah je, dia kering pun masam, main masjid, orang duk beralih tengok dia ni berak tak basuh. Apa bukan berak tak basuh, baju tak kering elok. Punca dia apa? Punca matahari je. Allah bagi selop besar, dia tak main cahaya dia, susah habis. Atau saya bercakap lah soal orang tak boleh kerja dan sebagainya, saya bercakap lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat benda-benda ni semua dengan maslahat dia. Siang tempat berusaha kehidupan. Dia kata bila jadi siang, ini untuk kita keluar kerja. Malam sebagai tempat untuk bersenang. Diberi tiada sia-sia sahaja semua tu. Semua yang Tuhan buat tak ada sia-sia, tuan-tuan. Tak ada sia-sia. Baru ni surat abang mingguan Malaysia. Bukan minggu baru ni, minggu bila tu saya tengok satu penemuan baru dalam bidang perubatan. Apa dia? Dia guna ulat pula nak bagi baik kaki orang yang kena kencing manis ni. Dah, ulat dah. Yang selama ni kita duk tengok ulat ni leceh punya benda lah. Ulat ni apa, kalau buah ada ulat bagi kaki perumih tak makan dah, pakai lempang sebiji begitu aja. Pada ulat makan sikit aja dia boleh cedok buang. Dia lempang sebiji buah tu kerana nampak ulat sebiji tu. Kerana nampak ulat sekong tu. Rupa-rupanya ulat tu pula baru manusia baru jumpa kegunaan dia. Depa guna ulat pergi bubuh di kaki orang yang kena kencing manis. Ambil ulat pergi bubuh di kaki hak orang kencing manis luka ni. Dia pergi bubuh di situ. Rupanya ulat ni boleh membantu bina balik tisu yang dah rosak kerana kencing manis ni. Bina balik bagi jadi elok. Teknologi ni baru jumpa dalam bidang perubatan. Tuhan buat ulat ni dah zaman tok nenek berapa keturunan dah. Baru orang tahu dia punya guna ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak buat satu benda ni sia-sia. Bidang forensik ni, polis apa nama yang duduk dalam bidang forensik, jumpa mayat raput nang mana ke apa ke semua. Dia pun boleh tahu mayat tu mati berapa hari dah.
Boleh tahu. Saya baca buku tentang forensik ni, bukan nak pergi jadi ahli forensik, saya baca seronok. Dia kata dia antara cara pengenalan nak tahu mayat tu mati berapa hari, tengok lalat nak main urung mayat tu. Kalau mati sehari ada sejenis lalat, mati 2 hari ada jenis lalat lain, mati 3 hari dia ada lalat lain. Dia bukan lalat tu duk main minggu. Ada jenis lalat dia untuk hari pertama je, ada lalat dia jenis hari kedua je, ada lalat jenis hari ketiga je. Lalat ni saja pun ada berapa sen. Dalam bahasa Allah kita kata sen kan. Ada berapa sen ni lalat ni. Jadi forensik ni dia kata di antara cara, banyak lagi lah cara lain, di antara cara yang mudah, yang segera untuk nak tahu berapa hari dia ni mati ni, tengok lalat tu dulu. Siapa tengok, siapa tahu ni 3 hari dah. Pasal apa? Lalat tu jenis hak lalat main pada mayat yang dah reput 3 hari. Allah bagi jadi lalat tu yang kita duk bagi riset dekat dia tu, dia ada guna dia kot lain pula. Dia ada guna dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya Allah Tuhan kita ni maha bijaksana. Dia tak buat satu benda sia-sia. Tak berguna bagi satu golongan, sangat berguna bagi satu golongan. Begitu. Firman Allah, yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Menyata ia, yakni menyata Allah ke segala ayat, alamat, tempat keesaan dan kekuasaan Allah bagi kaum yang ketahui mereka itu. Matahari, bulan, perjalanan keduanya dengan tiada bertukar. Tak bertukar, tuan-tuan. Heran sungguh. Tak bertukar. Matahari dia punya kerja, dia mai pukul 6.30 pagi, pukul 7 pagi dia mai, dia habis dia nak keluar, dia punch card time tu, dia nanti keluar balik dalam pukul 6.30 pukul 7 malam lagi, dia nanti keluar balik. Bulan nak masuk pula. Tak pernah jadi sekali pun bantah ni. Matahari ni dah mai pukul 7 malam dah lagu duk bantah, tak mau nak pergi, tak mau bagi bulan mai, dia lagu nak kontrol, nak bagi siang lagi, tak ada. Sampai dia punya time, bulan nak mai pula, bulan nak buat kerja dia pula. Bulan pun serupa juga, sampai nak cerah pagi esok matahari nak mai, tak pernah pergi duduk galang tengah jalan, tak bagi. Aku berasa nak duduk lama, tak ada tuan-tuan. Ikut lagu macam sunnatullah, lagu macam peraturan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, menasabah ke benda ni tak ada satu kuasa yang atur? Menasabah ke tuan-tuan? Menasabah ke kita tengok satu sekolah, blok bangunan sampai 10 biji, tak ada pengetua, tak ada guru mengajar, tapi budak-budak lagu semua elok masuk kelas. Menasabah ke benda tu boleh berlaku macam tu? Tak mungkin berlaku. Tak mungkin satu sekolah tu tak ada satu pengetua, tak ada satu guru besar, tak ada satu cikgu pergi duk ajar mereka, pergi duk atok peraturan mereka. Tak menasabah. Tak mungkin benda tu berlaku. Mesti ada orang duk atok semua peraturan yang ada dalam pagar sekolah tu. Kalau sekolah yang sekecil tu kena ada satu pengetua, kena ada satu guru besar, kena ada guru, pergi duk atok nak bagi semua orang ikut peraturan, takkan alam ni tak ada satu kuasa yang mengatur. Bodoh-bodoh akal pun boleh fikir benda ni. Takkan matahari, bulan, bintang, tugas nak masuk, nak keluar ni tak ada kuasa yang mengatur dia. Kalau ada, siapa? Kalau kita kata manusia, mana nak pergi tengok bilik kontrol dia tang mana? Tak ada. Bila tak ada manusia, makna ada satu kuasa lain yang mengatur benda ni. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata dan langit, bumi, arash, kursi dan isinya, sekalian itu menunjukkan atas kekuasaan Allah dan keesaan Allah bagi orang yang mau fikir. Dia kata, orang fikir dia dapat benda ni. Dia kata God is great. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Bahwasanya pada berganti-ganti malam dan siang dan barang yang telah menjadi Allah Ta'ala pada 7 lapis langit daripada malaikat dan matahari, bulan, bintang dan awan dan lainnya, dan bumi daripada binatang dan bukit bukau dan kayu, laut, sungai dan lainnya, itu beberapa tanda yang menunjukkan atas kekuasaan Allah bagi kaum yang takut mereka itu akan dia, maka beriman mereka itu dengan Allah dan Rasulnya. Tengok semua ada ni. Inna ikhtilafil laili wan nahar ni duk jadi silih berganti malam siang ni. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan apa yang Allah buat di langit di bumi, tengok ni semua ni. La ayatin liqaumin yattaqun, orang yang bertakwa itu tanda kebesaran Allah. Tengok ni hak di langit ni macam-macam lah, duk jadi gerhana bulan, duk jadi ni semua ada satu kuasa yang hidup buat bagi jadi. Atas bumi ni tengok Allah, 1001 macam keajaiban duk ada atas bumi ni. Siapa buat? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang buat semua benda ni. Firman Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa qna'annu
watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Bahawasanya segala mereka yang tiada harap mereka akan bertemu kami. Ini cerita orang bantah. Dia langsung tak fikir kata mati esok nak jumpa Tuhan, tak fikir. Dan tiada percaya dengan bangkit kubur kemudian daripada mati. Rasa duk main cerita kat dia ni, cerita kata masuk kubur nak main muka nakir, nak main duk tanya yang tu yang ni apa semua ni semua tak mahu. Dia kata satu cerita dia tak mahu dengar. Dan reda mereka itu dengan kesedapan hidup dunia saja. Dia kira hidup ni cari makan ada RM2, hidup sedang lenang sudah habis dekat tu aja, lain aku tak mahu dengar. Dan tetap hati mereka itu dengan ini. Yang ni dunia ganti akhirat. Mereka berpendirian satu aja. Bagi kami segala-galanya dunia. Akhirat tak mau dengar. Cerita daripada start mati ni cerita tak mau dengar lah. Apa cerita dalam kubur, cerita apa ni semua duk usung mayat nak pergi kubur. Mayat kalau sekiranya orang beriman dia duk kata qaddimuni, minta suruh bagi cepatlah aku masuk kubur, bagi cepat aku masuk kubur. Kalau sekiranya orang yang tak beriman dia duk tanya aina yazhabuna biha ni, mana apa nak bawa aku pergi semua. Ni hadis-hadis ni duk baca semua tak mau dengar. Apa dia kata mati-matilah. Apa ni duk main merepek cerita abang dalam keranda mayat duk bercakap ni semua karut. Ada orang yang berpendirian macam ni. Dan golongan ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata golongan ni innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Depa golongan yang tak mau jumpa Tuhan di akhirat esok. Wa radu bil hayatid dunya. Depa redha ni dengan dunia ni. Dunialah segala-galanya bagi depa. Wa tama'annu biha, depa rasa tenang selesa dengan kesenangan atas dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan depa dengan ayat-ayat Quran depa buat ghaflah lalai, tak ambil kisah dan sebagainya. Firman Allah, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Bermula orang jenis ni tempat kembali mereka neraka. Tuhan kata senang aja. Dia duk tulis dalam sahabat jawab balik apa semua, buang masa aja. Dia nak tulis kata azab kubur tak ada, dia nak tulis kata ni semua merepek, dia nak abang kata ni semua hadis tak boleh pakai, dia sikat dia. Kalau kita duduk pada tempat orang yang ada kuasa, kita dah suruh dia berhenti dah daripada kerja di situ. Tapi kita tak duduk tempat tu. Sepatutnya pihak berkuasa kena suruh dia stop daripada duduk tulis benda-benda karut kita ni. Benda terang-terang bercanggah dengan Quran, dengan hadis Nabi, dia duduk tulis macam tu. Kita sebagai layman, sebagai orang bawah yang tak boleh buat apa ni, tak sah duk sakit kepala fikir baca dia, kita kata hang karut, ambil duk tulis macam ni semua. Bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi. Duk tulis balas balik kat dia pun buang masa aja. Tuhan kata apa? Ulaika ma'wahumun nar. Depa ni tempat depa neraka. Tuhan kata. Bima kanu yaksibun. Dengan sebab barang yang ada mereka usaha daripada syirik dan maksiat dan bantah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Bermula segala mereka yang beriman dan beramal, mereka itu akan amalan yang saleh itu menghidayah akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu dengan iman mereka itu pada jalan dunia akhirat. Orang beriman, Allah bagi petunjuk lagi dekat mereka ni. Mereka dah beriman tu makna dah ada petunjuk dah. Oleh kerana dia tetap di atas jalan keimanan, Allah bagi lagi petunjuk dekat mereka ni. Dan jalan syurga tempat masing-masing. Maka orang yang mukmin apabila keluar daripada kubur, cerah baginya oleh amalan pada satu rupa yang cantik. Maka kata ia, siapa engkau? Jawab dia, aku amalan engkau. Tuntun akan dia kepada syurga. Kapiak-kapiak pula atas, yang ni sebaliknya. Dia kata orang yang beriman masa duduk atas dunia duk buat amal-amal baik, semayang, jaga, puasa, zakat, haji, semua jaga elok, sedekah pun tak boleh bagi banyak, bagi sikit, duduk saja-saja zikir, Quran pun ada masa baca dan sebagainya, ambil faham maksud dia, tengok tafsir dia apa dan sebagainya, kira nak perbaik diri, nak bagi duduk atas jalan agama. Orang yang macam ni, semua amal baik dia buat ni di akhirat itu jadi cahaya. Sewaktu orang lain bangkit di padang mahsyar, bangkit gelap di depan, gelap di belakang, gelap di kanan, gelap di kiri, orang yang beriman yang ada amal soleh ni bangkit cerah semua. Depan cerah, belakang cerah, kiri cerah, kanan cerah, cerah di semua penjuru. Maka dia tanya pula, siapa engkau? Dia kata ni apa ni, cerah banyak ni apa? Maka jawab, cerah tu jawab, dia kata aku amalan kau. Ni hadis tu, ni ambil daripada hadis Nabi SAW. Maka tuntun akan dia kepada syurga. Cerah tu tunjuk jalan. Kita turut cerah tu, syurga tu ada di sana. Anda percaya tak ni benda kita duk baca ni? Kadang-kadang takut je. Baca, rupanya tak percaya. Rupa punya karut. Ni.
Quran duk beritahu, hadis Nabi duk beritahu benda-benda macam ni. Kapiak-kapiak akas. Dia kata orang yang bantah, yang engkar, depa sebaliknya. Bangkit-bangkit, gelak-gelak. Gelap ni maksudnya tak tahu nak pergi mana. Nak langkah ke depan ke? Tah ke depan ada lubang ke, ada kawah ke, ada parit ke, ada gong ke apa-apa. Tak tahu, orang gelap, tak nampak. Tak langkah pergi pakai nak tunggu hutang tu, ya nak tunggu sampai bila? Nak go stand belakang ada apa, tak tahu, orang gelap, tak tahu apa, duk ada keliling ni bahaya ke apa ke, duk ada tak tahu. Maka demikian orang yang derhaka Allah, di akhirat esok tak ada cahaya dekat dia. Firman Allah, tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, yang mengalir daripada bawah mereka itu oleh segala sungai air tawar pada segala syurga, jannatun na'im. Duduk dalam syurga, dia kata mengalir di bawah dia ni sungai-sungai. Da'wahum fiha, doa mereka itu, yakni ahli syurga berdoa dalam syurga. Manakala menuntut mereka itu akan sesuatu yang diinginnya, berkata mereka itu, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Dengan membanyak itu perkataan, tiba-tiba benda yang dituntut itu hadir di hadapan mereka itu. Duduk dalam syurga ni, mulut ni tak tahu nak kata apa dah tuan-tuan. Tengok yang ni nikmat, tengok kanan nikmat, tengok kiri nikmat, tengok depan nikmat, tengok belakang nikmat, atas bawah nikmat. Duduk dalam syurga ni semua nikmat, sendiri mulut sabit kata apa? Subhanakallahumma, maha suci Allah, ya Allah ya Tuhan. Macam tu aja. Tak reti dah nak kata apa? Subhanallah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah itu sebagai alamat antara ahli syurga dengan segala khadam syurga. Dibawa hadir ketika itu jua atas hidangannya. Besarnya 1 mil pada 1 mil. Hidangan yang mil letak depan tu saja 1 mil, lebih kurang 1 batu punya keluasan. Allahu Akbar. Kita orang jamu letak 10 mata pun tak tahu nak makan. Pergi dia hidang 10 mata, tak tahu nak pegang yang mana. Lah ambil ulam dengan sambil belacan dia makan. Tak tahu, tengok ketam ada, udang ada, tengok ujung tu belut pun ada, macam-macam ada. 10 mata hidangan pun tak hati makan lah tuan-tuan. Dia kata hidangan ahli syurga ni dia buat mai pada keluasan 1 mil pada 1 mil. 1 batu persegi punya makanan duk ada nak makan apa. Tak hati makan. Jadi begitu. Satu hidangan 70,000 pinggan. La haula wala quwwata illa billah. Yang ni tuan kita dah baca dah dulu di masjid Kepala Batas dulu. Bahrul Mazi cerita tentang penghuni syurga di Masjid Bedri. Kita dah baca dah. Tuan-tuan baca hadis-hadis tentang ni saja. Allahu Akbar. Tak tahu nak apa. Mana dengan ada satu suk, ada satu pasar pula di syurga ni. Syurga ni ada satu market pula. Yang di market tu bila penghuni syurga ni turun-turun hang jumpa aku pun jumpa hang dan sebagainya. Kalau dalam pada jumpa tu jumpa satu orang rupa pakai segak. Kita terus aja kata, aku training lah kalau boleh jadi segak macam dia. Dan kita jadi segak macam dia. Tak gaduh pi facial, tak gaduh apa. Allahu Akbar. Lah orang duk pi facial. Kan kulit gelap pun jadi putih lagi. Bagi kita tengok pun takut pula. Baik dia gelap macam pula nampak segak. Di syurga ni benda pelik-pelik luar biasa semua ada. Allah Subhanahu wa taala sedia di sana. Maka hidangan 70,000 pinggan. Tiap-tiap satu makanan berlainan warna. Satu makanan satu macam-macam color tu ada. Dikurniakan kuat pada seseorang boleh menghabiskan makan itu. Nah, bukan cakap main tunjuk layuk saja, lepas tu nak ambil tak boleh. Ambil bau saja. Dia kata pasal apa? Pasal ini adalah strategi apa dia kata? Cerita Pak Ahmad Nispu dengan Piramli tu. Kan? Apa ekonomi? Ini strategi ekonomi apa? Dia kata, pakai ambil bau aja tak boleh makan. Dia kata, anak anda marah ke? Kalau marah kena jual. Dia kata di market. Tak marah. Dia kata, ini strategi ekonomi. Nah, syurga bukan macam tu. Dia idam pada keluasan 1 mil pada 1 mil, 70,000 pinggan tu ada. Allah bagi pula kekuatan untuk nak habis tu. Ya Allah, tak boleh. Yang Nabi duk habang kat kita yang kata syurga ni ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang dikatakan syurga tu mata tak pernah tengok apa yang ada dalam tu, telinga tak pernah dengar bunyi-bunyian yang sedap ni, dan benda tu tak pernah terlintas pada hati manusia. Ni cerita dia. Pernah terlintas kita nak pergi makan 70,000 pinggan punya makanan. Tak pernah terlintas, hak tu Tuhan sedia dalam syurga. Begitu. Maka apabila sudah makan, kata mereka itu alhamdulillahirabbil alamin. Maka diangkat hidangan itu. Habis makan, alhamdulillahirabbil alamin. Satu khadam, satu kumpulan khadam angkat di 70 pinggan tu. Wa tahiyyatuhum fiha salamun. Dan tahiyah mereka itu
yakni ahli syurga. Pada dalam syurga itu assalam, assalam, itu ucapan mereka. Hang jumpa aku assalam, hang jumpa aku assalam, macam tu. Seperti tahiyah orang mukmin di dalam dunia. Macam kita atas dunia jumpa assalamualaikum. Di syurga itulah benda kita duk dengar hari-hari. Begitu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka itu ketika lepas makan makanan syurga itu, bahawa berkata mereka itu masing-masing alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Sudah. Lepas ni kita sambung, dia kata dan turun. Ayat yang berikut ni turun tak kala minta segera oleh kafir musyrikin akan azab, mendusta dan mengolok-olok bagi Nabi kerana engkar mereka itu akan hidup balik orang yang mati dan hisab dan balasan amalan. Ada di kalangan orang kafir ni sampai dia kata dekat Nabi. Dia kata kalau betul lah hang kata kami duk bantah apa yang hang duk bagi tahu ni, kami akan terima akibat di akhirat itu. Kalau betul lagu hang kata tu suruh Tuhan turun azab lah ni lah, senang. Sombong juga macam tu. Dan kalau betul lah lagu hang kata hang ni betul, kami ni salah. Kalau betul lagu tu tak usah tunggulah sampai akhirat itu baru nak azab kami, tak usah. Lah ni juga habaq kat Tuhan suruh turun azab kat kami. Lah ni kita settle lah senang. Sombong. Ayat yang akan datang dia akan cerita macam ni. Wallahu a'lam. Ini benda ni semua saya dah baca di masjid Seberang Jaya itu tentang korban ni. Apa hukum ibadah korban yang dilakukan 8 tumpuk, iaitu 7 bahagian untuk orang yang buat korban dan 1 bahagian untuk tukang-tukang lapar, tukang sembelih apa semua. Yang ni sabit daripada hadis. Nabi larang perbuatan yang macam ni. Tak boleh. Bahagian korban tu tak boleh dijadikan upah orang yang buat kerja. Tak boleh. Upah kutip lain, bagi upah kat dia. Tumpuk buat 7 aja. 7 orang masuk, 7 tumpuk. Buat 8 dengan ingat 1 tu nak bagi dekat orang sebagai upah, salah. Tak boleh macam tu. Kemudian kiranya 7 orang melakukan korban dan mendapat seorang 7 kilo daging. Didarab dengan 7 orang sama dengan 49 kilo. Dan selebihnya daging itu disedekahkan kepada orang. Soalnya apakah 7 kilo untuk dirinya sendiri tanpa perlu disedekahkan kepada orang lain. Yang ni pun kita dah baca di Seberang Jaya dulu. Bahagian kita tu dia kena bahagi 3. Bahagian kita bahagi 3. Bahagian kita katalah 7 kilo. 7 kilo bahagi 3. 1/3 untuk kita makan. 1/3 untuk bagi dekat orang miskin. 1/3 bagi dekat jiran-jiran kita ada keliling. Jadi kita makan hanya 1/3 saja daripada bahagian kita. Jadi Nabi beritahu dalam hadis dia begitu. Kita dah baca di Seberang Jaya dulu. Perlukah wanita yang sesudah habis haidnya mengqada semayang yang telah ditinggalkan semasa datang haid? Tak perlulah. Orang perempuan yang datang haid dia gugur kewajipan untuk semayang. Cuma dari segi ulama fiqh, dia kira semayang hak penghabis sebelum mandi tu aja. Sebab dia tak tahu secara tepat haid dia berhenti bila. Katalah dia mandi pukul 9 malam. Dia mandi pukul 9 malam. Ataupun kata dia mandi pukul 8 malam. Atau kata dia mandi pukul 8 lah, dah lepas masuk maghrib. Dia mandi pukul 8, maknanya semayang maghrib mesti kena buat. Semayang asyak tu sebagai langkah ihtiyat, fiqh kata qada yang asyak tu. Sebab dibimbangi darah dia betul-betul stop pada masa asyak tadi ni. Cuma dia mandi selepas masuk maghrib. Bila dia mandi, maghrib memang kena buat lah, sebab dia mandi dalam waktu tu. Waktu yang sebelum waktu dia mandi tu, iaitu waktu asyak, itu qada. Sebagai langkah ihtiyat, dia kata sebagai langkah selamat. Ditakdirkan masa tu darah dia dah stop dah, maknanya masa tu juga dia dah wajib semayang dah, maka qada semayang tu. Kot kalau darah dia dah stop pada masa tu. Bukan disuruh qada 7 hari dia datang darah bulan, 7 hari nak kena qada dah. Itu tak disuruh. Itu sabit daripada nas yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Ketangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.